Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa tak bunyi ni? Petang ini kita masuk kepada fasa yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang menjadikan fa'ilun mudhari' majzum. Apa dia perkara-perkara yang menjadikan fa'ilun mudhari' majzum? Dahulu kita dah belajar tentang nawasib, iaitu perkara-perkara yang menjadikan fa'ilun mudhari' mansub. Hari ini kita masuk kepada jawazim. Jawazimul mudhari', perkara-perkara yang menjadikan fa'il mudhari' majzum. Ya. Apa dia perkara yang menjadikan fa'il mudhari' majzum? Kata penulis, jawazim adalah kata jamak bagi jazim. Jazim mufrad, jawazim adalah jam'un. Seperti nawasib, ia tidak masuk melainkan kepada fa'il mudhari'. Kalimah-kalimah ini hanya masuk kepada fa'il mudhari'. Fungsinya adalah menjadikan fa'il selepasnya berada pada kedudukan jazmun atau dipanggil majzum. Jawazim mempunyai perbezaan dengan nawasib pada fungsinya. Nawasib berfungsi ke atas satu fa'ilun, adapun jawazim sebahagiannya berfungsi ke atas satu fa'ilun dan sebahagiannya menjazamkan dua fa'ilun. Artinya ada dua fa'ilun mudhari' yang dijazamkan oleh sebahagian daripada jawazim ni tadi. Apa yang menjazamkan satu fa'ilun? Di sini kita nak belajar apa dia perkara-perkara yang menjazamkan satu fa'ilun. Kalimah-kalimah yang menjazamkan satu fa'ilun sahaja ada 4, iaitu yang pertamanya lam. Lam, ya. Jadi lam makna dia adalah tidak, ya. Lam makna dia tidak. Lam digunakan untuk menafikan berlakunya perbuatan, ya. Kata dia, jazim yang pertama adalah lam. Selain fungsinya sebagai jazim, ia membawa makna penafian bagi perkara yang telah lalu. Kita tahu fa'il mudhari' ia membawa makna apa? Perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Tapi bila dimasuki oleh lam, ia membawa makna apa? Penafian bahawa perkara itu telah pun dilakukan. Faham semua? Contohnya apa? Lam uftiril yauma, saya tidak sarapan hari ini. Jadi mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah uftir, daripada aftara yuftiru. Kalau saya pakai hamzah jadi uftiru, ya. Kemudian dimasuki oleh lam, kita matikan huruf akhir, iaitu huruf apa? Huruf ra. Jadi lam uftir. Yang ana bacakan uftiril itu sebab dia bertembung dua sukun, sukun pada ra dan sukun pada lam. Jadi hendaklah dibariskan huruf yang sebelumnya supaya apa? Supaya memudahkan sebutan. Ya, jadi lam uftir al-yauma kita sebut lam uftiril yauma. Ya. Sekarang ni kata dia, kalimah uftir majzum kerana ia dimasuki oleh jazim, iaitu lam.
Ya, alamat jazmnya adalah sukun. Dalam Al-Quran pun banyak kita jumpa fi'il mudhari' yang majzum. Apa dia Ihsan, contoh dia? Fi'il mudhari' yang dia masuk ke oleh lam, contoh dia apa dia? Faham? Takkan tak hafal lagi, semua hafal dah surah ni. Ya? Takkanlah tak hafal lagi. Lam yakunil lazina kafaru. Anta Abu Saleh? Takkan tak nampak lagi Abu Saleh. Abdul Rahman? Tak tahu. Abu Wais? Lam yalid wa lam yulad. Ya? Semua dah hafal dah kan? Surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kenapa kita tak sebut lam yalidu wa lam yuladu? Sebab kenapa kita tak sebut yalidu dengan yuladu? Sebab dimasuki lam. Jadi dia jadi baris mati hujungnya. Lam yalid wa lam yulad. Ya? Jadi tanda jazmun bagi fi'il mudhari' yang seperti ini adalah sukun, baris mati. Apabila fi'il mudhari' dimasuki lam, maka maknanya bertukar daripada sekarang akan datang kepada makna telah lalu. Ya? Ayat di atas membawa erti mutakallim. Bermakna mutakallim? Orang yang bercakap. Menafikan dia telah mengambil sarapan sebelah paginya. Contohnya kita nak beritahu saya tak sarapan lagi. Kita kata apa? Lam uftir. Saya tak sarapan lagi hari ini. Lam uftiril yauma. Kita gunakan fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam. Boleh juga kita pakai fi'il madhi. Tapi di sini kita bahaskan tentang jawazim, kita gunakan fi'il mudhari'. Boleh kata ma aftartul yauma, boleh kata lam uftir al yauma. Ya, itu yang pertamanya. Kalau kita jumpa kalimah lam dalam Al-Quran yang kita baca, maka kita tahu selepasnya adalah fi'il mudhari'. Ya, lam tak akan masuk melainkan kepada fi'il mudhari'. Dan fi'il selepasnya menjadi majzum. Yang keduanya lamma. Jazim yang kedua adalah lamma. Ia juga seperti lam, artinya membawa makna penafian berlakunya perbuatan pada masa yang lalu. Bezanya ialah penafian dengan lamma menunjukkan bahawa perbuatan tersebut akan dilakukan tidak lama lagi. Itu beza lam dengan lamma. Lam lamma penafian juga, dua-duanya penafian. Akan tetapi bagi lamma ia mempunyai apa? Makna bahawa perbuatan itu tak lama lagi akan dilakukan. Contohnya apa? Aghtasalta ya Zaid. Aghtasalta ya Zaid. Kamu sudah mandi wahai Zaid? Orang tanya. Zaid nak jawab, dia kata belum mandi lagi. Tapi maksud dia tak lama lagi aku akan mandi. Dia jawab apa? Lamma aghtasil. Saya belum mandi. Mana fi'il mudhari'nya? Aghtasil. Dimasuki oleh lamma. Lamma adalah jazim. Jadi daripada irtasala yaghtasilu, kalau saya aghtasilu,
masuk lamma jadi aghtasil, matikan huruf akhirnya, lamma aghtasil. Ya, jadi sekarang ni beza maknanya. Kalau kita nak penafian secara umum, kita kata lam aghtasil, ya. Tapi kalau kita nak nafikan perbuatan tersebut dilakukan, cuma ianya akan dikerjakan, ya. Nak beritahu tak lama lagi akan buat, kita pakai lamma. Jadi lamma aghtasil, ya, lamma aghtasil. Jadi dulu antum dah belajar dah. Bagi lamma ni, dia boleh dibuangkan fi'il mudhari' yang tak disebutkan. Jawab lamma pun tak apa sah, tak apa juga. Kalau orang tanya, akalta, kamu dah makan? Jadi kita nak jawab belum lagi. Kita boleh jawab lamma akul, boleh jawab lamma sahaja. Ya? Boleh jawab lamma sahaja. Mana lamma tu apa dia? Belum lagi. Menafikan perbuatan itu ianya telah pun berlaku. Dan ia menunjukkan bahawa ianya akan berlaku. Kalimah aghtasil majzum kerana ia dimasuki oleh jazim, iaitu lamma. Alamat jazmunya adalah sukun. Dalam Quran pun ada lamma. Tapi antum kena faham jugalah tentang apa dia alamat jazmun, baru antum nampak. Kalla lamma yaqdi ma amara. Jadi yaqdi di sini majzum. Alamat jazmun dia bukan sukun. Alamat jazmun dia adalah pembuangan huruf illah, kerana fi'lun ini berakhir dengan huruf illah, ya. Alamat jazmunnya adalah sukun. Apabila Zaid menjawab dengan menggunakan lamma, ia menunjukkan bahawa beliau belum mandi, akan tetapi beliau akan mandi tidak lama lagi. Berbeza dengan penggunaan lam. Lam penafian secara umum sahaja. Ia tidak menunjukkan bahawa perbuatan tersebut akan berlaku pada waktu yang terdekat. Boleh jadi lambat lagi, boleh jadi tak lama lagi dia akan buat. Penafian secara umum sahaja. Itu beza di antara lam dengan lamma dari segi makna. Fungsinya sama. Kedua-duanya menjazamkan fi'lun mudhari'. Yang ketiganya lamul amri. Lam yang menunjukkan perintah. Lam dimasukkan kepada fi'il mudhari' yang mana dia membawa makna suruhan. Suruh melakukan sesuatu perbuatan ni tadi. Jazim yang ketiga adalah lamul amri, iaitu huruf lam yang masuk kepada fi'il mudhari' untuk menunjukkan perintah ataupun doa. Menunjukkan permintaan, ya. Kalau daripada atas ke bawah, perintahlah. Kalau ayah cakap ke anak, bila masuk lam amri ni tadi, bawa makna perintah. Allah cakap kepada hambanya, yang bawa makna perintah. Tapi kalau hamba cakap kepada Allah, dia tidak bawa makna perintah, yang bawa makna apa? Doa. Kalau anak cakap kepada ayah, masuk lamul amri tadi, ataupun menggunakan fi'il amri, ia tak membawa makna perintah. Anak mana boleh perintahkan kepada ayah, yang bawa makna apa? Permintaan. Membawa makna permintaan, ya. Jadi sekarang ni lamul amri dia masuk pada fi'il mudhari' untuk menunjukkan perintah ataupun doa ataupun permintaan. Contoh bagi perintah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik atau dia diam. Jadi mana lamul amri di sini? Lamul amri pada kalimah yaqul itu. Falyaqul. Lam selepas ba itu lamul amri. Maknanya Nabi suruh dia bercakap benda yang baik. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah bercakap benda yang baik atau hendaklah dia diam. Jadi ada dua fi'il mudhari' di sini yang majzum dengan lamul amri. Yang pertamanya yaqul, yang keduanya yasmut. Ya. Falyaqul khaira aw liyasmut. Lam pada yasmut itu adalah lamul amri. Nabi suruh diam. Ya. Kalimah yaqul dan yasmut merupakan fi'il mudhari' yang majzum kerana dimasuki oleh jazim iaitu lamul amri. Alamat jazmunnya adalah sukun. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Banyak dalam Al-Quran. Ya. Contoh macam liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kenapa yunfiq jadi majzum bukan yunfiqu? Sebab di situ ada lamul amri. Jadi liyunfiq. Yarhamukallah. Jadi sekarang ni fi'lan ini majzum kerana dimasuki oleh lamul amri. Ya. Kemudian yang keempatnya la. Jazm yang keempat adalah kalimah la yang bawa makna larangan atau doa. Contoh bagi larangan adalah la ta'kul bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Jadi la di sini la yang membawa makna apa? Larangan. Kita kata kepada orang yang makan tangan kiri, kita kata, ya akhi, la ta'kul bishimal. Wahai saudaraku, jangan makan dengan tangan kiri. Ya. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ta'kul. Akala ya'kulu. Jadi kalau kamu kita pakai ta'kulu. Ya. Jadi sekarang ni la dipanggil dengan la an-nahiyah. La yang bawa makna apa? Tegahan, larangan. Jadi bila fi'il mudhari' dimasuki oleh la, maka ia menjadi majzum. La ta'kul. Ta'kulu jadi ta'kul. Begitu juga dalam Quran kita jumpa banyak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. La di sini membawa makna apa dia? Larangan. La di sini membawa makna apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah kamu menghukum kami sekiranya kami lupa ataupun tersalah. La ni la apa? Syahrul. Bermakna larangan. Larangan. Boleh kita larang Allah? Mana boleh kita larang Allah? Ya. Jadi bawa makna apa? Doa. Ya, bawa makna doa. Ya Allah, janganlah kamu menghukum kami. Artinya bukan larangan, maknanya adalah doa kita. Minta Allah tidak menghukum kita bila kita terlupa ataupun tersalah. Ya. Contoh bagi doa adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah kamu sesatkan hati-hati kami setelah kamu memberikan hidayat kepada kami. Syahid dia tuzigh. Tuzigh daripada apa? Tuzighu. Azagha yuzighu. Untuk orang, untuk apa? Kamu kita pakai ta, tuzighu. Kemudian masuk la,
yang merupakan salah satu daripada jawazimul mudhari', maka jadi apa? Tuzigh. Ghin tu huruf akhir dia mati lah. Jadi dibuangkan huruf ya untuk meringankan sebutan, jadi tuzigh. Ya. Macam yakul tadi, fal yakul. Daripada qala yaqulu. Ya. Jadi kalau majzum jadi apa? Jadi yaqul. Jadi begitu, ya. Oleh kerana itu berat dalam sebutan, maka dibuangkan waw jadi yaqul sahaja. Nah, sebab lam dah mati, waw pun mati. Ada dua huruf yang mati. Macam mana nak buat? Buang huruf yang sakit lah, ya. Huruf yang sakit iaitu huruf illah, ya. Jadi jadilah yaqul. Kalau bertembung antara dua huruf sahih dengan huruf illah, dibuang huruf illah, ya. Kemudian kata dia, kalimah ta'kul dan tuzigh adalah fi'il mudhari' yang majzum kerana ia dimasuki oleh la yang menunjukkan larangan atau da'a. Alamat jazmunya adalah sukun. Catatan, perlu diingatkan bahawa ada juga kalimah la yang masuk pada fi'lun, akan tetapi ia tidak berfungsi sebagai jazim, iaitu la yang membawa makna penafian. La membawa makna penafian, dia tidak menjazamkan fi'lun mudhari'. La yang membawa makna larangan sahaja yang menjazamkan fi'lun mudhari'. Adalah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ke, ataupun dalam teks-teks Arab, dia masuk pada fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' tak majzum. Ini menunjukkan dia bukan la yang bawa makna larangan. Dia adalah la yang bawa makna penafian. Contohnya apa dia? La ashrabul qahwata fi sabah. Saya tak minum kopi pada waktu pagi. Contohnya lah, nak beritahu pada pagi saya tak minum kopi. Kalau malam-malam minumlah, kan. Jadi dia kata apa? La ashrabul qahwata fi sabah. Saya tak minum kopi di sebelah pagi. Di sini asyrabu dia kekal berbaris hadapan. Sebab la di sini bukan la an-nahiyah, la yang membawa makna larangan. La di sini membawa makna penafian. Dia tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Kalimah asyrabu marfu' kerana la di sini menunjukkan penafian, bukan larangan ataupun doa. Ya. Kemudian kita baca sedikit yang ni, supaya cepat kita habis kitab ni. Bahagian yang seterusnya, apa yang menjazamkan dua fi'lun. Tadi yang menjazamkan satu fi'lun. Di sini ada huruf ataupun jazim yang menjazamkan dua fi'lun. Bahagian kedua daripada jawazim adalah kalimah-kalimah yang berfungsi menjazamkan dua fi'lun mudhari'. Fi'lun pertama dipanggil fi'lun syart dan yang kedua dipanggil jawabus syart. Kalimah-kalimah tersebut adalah pertamanya in. Artinya yang menjazamkan dua fi'lun mudhari' ini dia membawa makna syarat. Ya. Syarat tu apa dia? Sekiranya kamu buat begini, jadi begini. Itu syarat lah, kan? Syaratnya kamu kena buat begini, maka akan jadilah begini. Ya. Faham? Jadi kalimah-kalimah tersebut adalah yang pertamanya in. In maknanya apa? Sekiranya. Ya. Apabila anda melihat kepada struktur ayat yang menggunakan in, anda akan mendapati ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menyatakan syarat terjadinya perkara yang selepasnya. Faham elok-elok, ya? Bahagian pertama ni dia
merupakan apa? Syarat berlakunya bahagian yang kedua ini. Di dalam istilah ilmu nahwu ia dipanggil fi'lus syart. Bahagian yang kedua pula merupakan natijah yang terhasil apabila dilakukan perkara yang disebutkan pada fi'lus syart. Ia dipanggil jawabus syart. Ya. Contohnya apa? Kedua-duanya majzum apabila dimasuki oleh in. Contohnya in tudzakir tanjah. Sekiranya kamu mengulang kaji, kamu akan lulus. Mana fi'il mudhari' di sini? Yang pertamanya tudzakir, yang keduanya tanjah. Ya. Kedua-duanya fi'il mudhari'. Tudzakir daripada dzakara yudzakir. Untuk kamu pakai tak, tudzakir. Tanjah daripada najaha yanjahu. Ya. Kamu pakai tak jadi tanjahu. Masuk in. Sekiranya kamu mengulang kaji, kamu akan berjaya, akan lulus. Jadi apa syarat nak lulus? Syaratnya mengulang kaji. Ya, kalau kamu mengulang kaji, maka natijahnya kamu akan lulus biiznillah. Ya, jadi di sini yang dimaksudkan dengan syarat di sini. Faham semua? Baik. Tengok buku Huzaifah, tak tengok buku mana faham nanti. Boleh faham insya-Allah. Tak susah ni, tak tunggu umur 20 baru boleh faham. Ya. Kalau kita rajin insya-Allah muda-muda lagi kita dah faham ilmu nahwu. Ya. Kalimat tudzakir dan tanjah merupakan fi'il mudhari' yang majzum kerana dimasuki oleh in. Alamat jazma bagi kedua-duanya adalah sukun. Kalau anda mengamati ayat di atas, anda dapat memahami bahawa kalimah tudzakir merupakan syarat terhasilnya tanjah. Artinya kalau nak berjaya, kamu nak apa? Berjaya, nak lulus, syaratnya apa? Kamu mengulang kaji. Artinya mengulang kaji pelajaran merupakan syarat untuk kamu lulus. Jadi bila kamu faham uslub-uslub seperti ini, senang kamu gunakan dalam percakapan. Sama ada untuk apa, dari segi apa, dari segi kemampuan untuk bercakap dan juga kemampuan untuk kamu membuat ayat yang betul. Kamu kena matikan huruf akhir ni. Tudzakir bukan tudzakiru. Tanjah bukan tanjahu. Ya. Kemudian yang seterusnya, man. Apa makna man? Man dia siapa? Ya. Jadi man ada digunakan juga dalam gaya uslub syarat ni tadi. Ya. Perlu diingatkan bahawa kalimah man mempunyai beberapa fungsi dalam bahasa Arab. Tidak semua kalimah ini boleh kita katakan berfungsi sebagai jazim. Kalau man anta, man anta, siapa kamu? Di sini bukan jazim kan? Di sini adalah ismu istifham, kata tanya. Ya, kata tanya, siapa kamu? Jadi man di sini membawa makna istifham, pertanyaan. Jadi dia banyak fungsi dalam bahasa Arab. Yang kita nak bahaskan di sini adalah man yang masuk kepada fi'il mudhari', lalu dia menjazamkan fi'il mudhari' ini tadi. Perlu diingatkan bahawa kalimah man mempunyai beberapa fungsi dalam bahasa Arab. Tidak semua kalimah ini boleh dikatakan berfungsi sebagai jazim. Apabila ia membawa makna syarat, maka barulah ia berfungsi sebagai jazim. Artinya dia membawa makna syarat dan masuk kepada fi'il mudhari', baru dia membawa makna jazim. Contohnya apa?
man yajtahid yanal bughyatah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mencapai cita-citanya, matlamatnya. Mana fi'lun yang majzum di sini? Ada dua, iaitu yajtahid dengan yanal. Yajtahid maknanya bersungguh-sungguh, yanal mencapai. Kedua-duanya majzum, tanda jazmunnya adalah sukun. Baik, siapa boleh bawa man syartiyah, man yang bawa makna syarat daripada ayat Al-Quran? Siapa boleh sebutkan? Bagi yang muda-muda dulu. Siapa boleh sebutkan? Selain pada Abu Abdul Rahman. Abu Abdul Rahman dah habis Quran dah. Kita nak yang baru-baru lagi ni. Man, selepas dia fi'il mudhari' yang majzum. Faham boleh? Kita nak asah otak kita biar dia legal sikit. Abu Saleh tak boleh sejuk je, dia kena cergas sikit otak ni. Abu Abbas faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana fi'il yang majzum? Ya'mal, satu lagi tak jumpa? Ya? Yang apa dia? Jumlah ismiyah. Mana? Betul, jumlah ismiyah jawab syarat. Tidak. Ada di situ. Man yujib. Siapa nak jawab? Abu Abdul Rahman. Yara lah. Yara fi'il mudhari'. Yara, ra'a yara. Di sini majzum. Apa tanda jazman dia di sini? Hazfu harful illah, dibuang ke huruf illah. Ya? Siapa yang melakukan amalan walaupun seberat semut yang halus, maka dia akan melihatnya, nampak balasannya nanti, pahala ke dosa semua akan ditunjukkan oleh Allah. Faham semua? Baik. Kalimah yajtahid yanal merupakan fi'il mudhari' yang majzum kerana ia didahului oleh man yang bawa makna syarat. Yajtahid adalah fi'il syart dan yanal adalah jawab syart. Alamat jazmunnya adalah sukun. Asal kalimah yanal adalah yanalu. Yanalu, ya. Kemudian dia masuk man jadi yanal. Kemudian dibuangkan huruf illah jadi yanal. Benda-benda ni pun antum kena tahu. Ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan asal perkataan. Kalau kita tak tahu asal perkataan, nanti payahlah nak cari dalam kamus. Antum cari contohnya ya'nul lam. Mana apa ya'nul lam ya? Sampai kiamat agaknya tak jumpa, ya. Kena cari asal perkataan dia baru kita jumpa. Ya, asal dia yanalu. Ya. Yanalu ada alif. Dia dibuangkan alif kerana sekarang ni ada dua sukun. Alif kemudian lam. Ya. Jadi dibuangkan alif jadi yanal saja. Huruf akhir ialah lam, dimatikan kerana fi'lun di sini majzum. Maka wujud dua huruf yang berbaris mati lalu dibuangkan huruf alif untuk mengelakkan wujudnya dua sukun. Ya. Itu yang keduanya.
Jawazim mudhari' yang pertama in, kemudian yang keduanya man. Kita habiskan satu lagi, lepas ni kita berhenti, iaitu ma. Seperti man, kalimah ma mempunyai beberapa fungsi dalam bahasa Arab. Ma pun sama, ya. Dia bukan guna untuk membawa makna syarat saja, dia guna juga untuk membawa makna yang lain, macam penafian. Contoh kita kata, saya tidak makan, ma akaltu, ya. Jadi ma di sini penafian. Yang kita kehendaki di sini adalah ma yang bawa makna syarat, ya, yang mana dia masuk kepada fi'lun mudhari' dan menjadikan ianya majzum. Dia kata seperti man, kalimah ma mempunyai beberapa fungsi dalam bahasa Arab. Apabila ia membawa makna syarat, maka ia berfungsi sebagai jazim. Contohnya apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa yang kamu lakukan daripada amalan kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Mana fi'il syarat dan jawab syarat? Fi'il syarat dia taf'alu, jawab dia ya'lam, ya. Ini kedua-duanya fi'il mudhari'. Taf'alu asal dia taf'aluna. Kita tahu, kita dah belajar dahulu, al-af'alul khamsah, kalau dia majzum, apa tanda jazmun dia, Abu Saleh? Af'al khamsah kalau majzum, apa tanda jazmun dia? Dibuangkan nun. Taf'aluna jadi taf'alu, ya. Itu tanda jazmun dia. Asalnya taf'aluna, masuk ma syartiyah jadi taf'alu, ya. Yang keduanya ya'lam. Di sini sebab apa? Mati min ni, huruf dia huruf mati, baris mati. Sebab dia adalah jawab bagi syarat. Jadi dia majzum. Tanda jazmun dia adalah sukun. Asal dia ya'lamuhu, tapi kerana majzum jadi ya'lamhu, ya. Kalimah taf'alu dan ya'lamu merupakan fi'il mudhari' yang majzum kerana didahului oleh ma yang bawa makna syarat. Apabila jazmun, alamat jazmun bagi taf'alu adalah pembuangan huruf nun, asalnya taf'aluna, dan manakala alamat jazmun bagi ya'lam adalah sukun, ya. Habis sebahagian daripada perkara-perkara yang menjazamkan dua fi'lun mudhari'. InsyaAllah kita akan sambung lagi bagi pembacaan bab ini pada minggu hadapan. Dia banyak lagi. Ada 12 disebutkan di sini, jawazim mudhari' yang menjazamkan dua fi'lun. Kita akan bacakan insyaAllah pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu